Dah boleh Kak? Kak Syeda okey ke Syeda? Kejap Ustaz. Okey, Melayu okey. Okey. Ustaz, Alhamdulillah kita boleh mulakan Ustaz, silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bin nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Amma ba'd. Kak Syida dan ibu-ibu puan-puan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah dia sebenarnya hadis yang pertama tu belum tamat. Tapi kita tak nak panjang-panjangkan lah. Cuma yang lepas tu kita ada banyak juga ke arah mukadimah dia tu. Jadi pada hari ini kita tengok balik hadis ini sebagai ingat-ingatan kita apa ceritanya. Dan kita sambung sedikit ulasannya sebelum masuk dalam bab yang baru ya. Dan walaupun kita dah baca minggu lepas, tapi kita tengok sekali lagi. Iaitu kitab Mawaqitis Salah, bab Mawaqitis Salati wa Fadliha. Bab waktu-waktu salat dan keutamaan-keutamaannya. Wa qawlihi jalla wa ala inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya solat merupakan satu ketetapan yang ada waktunya. Ya. Okey, baik, hadis ini disampaikan oleh Ibn Shihab Az-Zuhri bahawasanya satu ketika Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhuma akhara salata yauman, telah melewatkan salat yang dikatakan salatul asar pada satu hari ya. Fadakhala alaihi Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma fa akhbarahu, lalu masa tu masuklah Urwah bin Az-Zubair. Urwah ni tabi'in, anak kepada Az-Zubair bin Al-Awwam, yakni anak saudara kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwasanya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, akhara salata yauman wa huwa bil Iraq. Pernah satu ketika Mughirah bin Syu'bah ni telah melewatkan salat ketika beliau berada di Al-Iraq. Fadakhala alaihi Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an. Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an masuk jumpa dengan Mughirah sebagaimana Urwah masuk menemui Umar bin Abdul Aziz. Faqal, beliau berkata, "Ma hadza ya Mughirah?" Apa yang berlaku ni wahai Mughirah? Kenapa awak buat demikian? Alaysa qad alimta anna Jibril sallallahu alaihi wasallam nazala fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tak tahu ke bahawasanya pernah Jibril sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, lalu salat, Rasulullah pun ikut dia salat, yakni salat zuhur, Nabi ikut Jibril salat zuhur. Thumma salla fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril turun untuk salatul asar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ikut salatul asar. Thumma salla fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian alamak. Jadi macam ni pula. Okey, sorry.
Saya kena betulkan balik. Okey. Kat mana dah tadi? Sini kan? Summa salla fa salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril turun untuk memimpin salatul maghrib. Rasulullah pun salat maghrib bersama dengan Jibril. Summa salla fa salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril turun untuk salatul isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ikut salatul isya. Summa salla fa salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril alaihi salam pun turun untuk memimpin salatul subuh dengan Nabi, dan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat subuh dengan Jibril. Summa qala Jibril bihadza umirtu. Jibril alaihi salam maklumkan kepada Nabi, inilah macam inilah yang saya diperintahkan untuk mengajar tuan bagaimana cara salat. Bila waktu salat zuhur, awalnya bila, akhirnya bila, kan 2 hari. Dalam hadis yang lain disebutkan 2 hari kan Jibril datang turun mengajarkan cara salat kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar bin Abdul Aziz ila Urwah radhiyallahu anhuma, "I'lam ma tuhaddis. Awa anna Jibril alaihi salam huwa aqama li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqta salah." Betul ke hadis yang awak sampaikan ni Urwah? Bukankah Jibril memang dah ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu salat? Qala Urwah, kata Urwah, kadzalika kana Bashir bin Abi Mas'ud yuhaddisu an abi. Inilah hadis yang memang saya dengar sendiri daripada Bashir bin Abi Mas'ud Al-Ansari, yang dia ambil hadis cerita ini daripada ayahnya Abu Mas'ud yang memberikan nasihat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi itu cerita yang lepas yang kita bincangkan, dan ada sedikit sahaja tambahan ya ibu-ibu sekalian, iaitu tambahannya ialah hal ini menunjukkan bahawasanya Umar bin Abdul Aziz, walaupun beliau ni terkenal sebagai ilmuwan ya, pada peringkat awal beliau dikenali sebagai ilmuwan ya. Kemudiannya apabila beliau menyibukkan diri dengan urusan pemerintahan, menjadi gubernur di Madinah, kemudiannya menjadi Amirul Mukminin dalam tempoh 2 tahun lebih kurang, beliau mula tidak dapat memberikan fokus kepada bidang ilmuwan, sehingga kan pandangan-pandangan beliau dalam bab ilmu tu sudah tidak dikira ada autoriti yang tinggi. Pada awalnya kalau kita baca dalam beberapa kitab, apabila ulama bahas, inilah pendapat ulama itu, ulama ini, sahabat itu, sahabat ini, dan kadang-kadang ada nama, dan inilah pendapat Umar bin Abdul Aziz. Dalam banyak-banyak nama ulama sebut tu, adalah terselit sedikit nama Umar bin Abdul Aziz dalam beberapa isu. Kerana memang beliau seorang ilmuwan yang besar pun, tapi selepas beliau memberikan fokus kepada bidang pemerintahan yang terlalu sibuk, ya, yang terlalu banyak kerjanya, jadi fokus pada bidang ilmu tu makin kurang, dan pandangan-pandangan beliau dalam bab ilmu ni kita tidak anggap sebagai pandangan yang ada kekuatan berbanding dengan pandangan ulama-ulama yang lain. Dan tinggi tak tinggi kedudukan Umar bin Abdul Aziz, sehingga beliau ni dianggap sebagai antara Al-Khalifatul Rashidah. Maknanya mula-mula Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan juga Umar bin Abdul Aziz. Dan ada sebahagian ulama yang menyatakan beliau ni yang ke-6. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah. Barulah Umar bin Abdul Aziz. Jadi maknanya bukan calon-calon orang ya. Orang yang mempunyai kedudukan yang amat tinggi kalangan kita umat Islam. Baik. Jadi dalam keadaan Umar ni kita tak nafikan kehebatan beliau, amal soleh beliau, zuhud beliau, kepimpinan beliau yang sangat hebat, yang mana kepimpinan yang mementingkan kebajikan rakyat, yang mementingkan kekuatan ekonomi, dan pada zaman beliau menjadi Amirul Mukminin tempoh 2 tahun tersebut, memang kegiatan agama, kegiatan ilmu, kegiatan kebajikan berjalan dengan begitu aktif, dan beliau tidak terlibat dalam sebarang perang pun zaman beliau menjadi pemerintah kerana fokus membina kekuatan umat Islam pada masa tersebut. Tapi beliau juga ada tersilap satu ketika dengan melewatkan salatul asar. Sehingga datanglah seorang pendakwah yang namanya Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma datang untuk memberikan nasihat kepada Umar bahawasanya solat ini ada waktu dia,
Ya, walaupun boleh kita solat zuhur pukul 4 sekalipun, boleh kita solat zuhur pukul 3.30 sekalipun dan tidak dianggap berdosa pun solat zuhur pada pukul 3.30 atau pukul 4 kerana masa masih ada. Namun tidak wajar untuk kita melewat-lewatkan solat, ya, tak wajar. Okey, baik ibu-ibu sekalian, kalau saya tanyakan soalan begini, ada dua situasi. Ya, ada dua situasi. Saya tulis juga. Situasi yang pertama, solat awal waktu tapi jemaah kurang. Situasi yang kedua, solat lewat sedikit tapi jemaah ramai. Okay. Mana satu pilihan ibu-ibu sekalian? Dua situasi yang saya ada sebutkan di ruangan chat tu. Pada yang di YouTube mungkin tak nampak lah. Satu, kita solat awal waktu tapi jemaah tak ramai, kurang. Yang keduanya, solat lewat sedikit tapi jemaah ramai. Okay. Ada yang pilih satu. Puan Zahara, Kak Emilia, Bonda Azhar pilih satu. Kak Anis dan juga Kak Rozana pilih dua. Kak Aisyah satu. Kak Syida dua, ya. Puan Mazna dua. Oh, bagus juga saya buat soalan satu dua macam ni. Ramai juga respon. Kak Anna pun geng-geng dua juga, ya. Okay, jazakumullah khairah. Baru saya baca dalam kitab Al-Majmu' oleh Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Okey, mana lebih utama, solat awal waktu tapi jemaah tak ramai berbanding dengan solat lewat sedikit tapi jemaah ramai? Jawapannya ialah solat awal waktu walaupun jemaah tidak ramai lebih diberikan keutamaan. Kerana nak tak nak kita kena hormat kepada orang yang datang awal ni. Mereka datang awal dengan tujuan nak solat. Kalau kita lewat-lewatkan, kesian ya nanti. Okay, jadi solat awal waktu lebih diberikan keutamaan walaupun jemaahnya tidak ramai. Okay. Dan kerana pentingnya solat awal waktu, khasnya menurut mazhab Syafi'i ini, maka kalaulah imam utama datang lambat sekalipun, kerana contohlah imam tak datang, dia dalam Islam ni imam amat-amat diberikan keutamaan. Kita tak boleh nak cari pengganti terus, kena tunggu dulu imam. Dan surau tempat saya ni antara surau yang beramal dengan kena tunggu imam macam mana pun. Walaupun dah waktu iqamah tu dah lambat waktu nak iqamah. Kalau imam tak sampai memang tunggu. Kadang-kadang pernah tunggu sampai 3-4 minit tunggu. Walaupun dah lewat. Jadi kerana hormat pada imam. Sehingga bila dah lewat sangat, mungkin imam ni tertidur ke ataupun imam sakit perut ke, barulah dilantik orang lain untuk menjadi imam. Tapi bukan mudah-mudah terus-terus dia lantik orang lain jadi imam. Tak, ya. Okey, baik. Sehingga kan kalau satu ketika Nabi SAW pergi ke satu perkampungan Bani Aus ke Bani apa saya lupa dah, kerana ada urusan dua puak sedang bergaduh. Dua puak sahabat Nabi ni, dua kampung yang berbeza sedang bergaduh. Maka Nabi SAW nak damaikan mereka. Ya, kenapa nak bergaduh ni? Jadi bila Nabi lambat, Bilal ni dah mula bimbang dah macam mana Rasulullah tak sampai lagi ni. Maka Bilal pun sembang dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi bincangnya ialah macam mana Abu Bakar, kita ni nak salat dulu ke kita nak tunggu Nabi? Kata Abu Bakar, kita tak tahu ni bila Nabi sampai, kita salat dululah. Sekarang ni, Abu Bakar kata kita salat dulu. Artinya kerana tak tahu bila Nabi SAW nak sampai, salat dulu. Okey, baik. Jadi masa solat itulah Nabi Muhammad sampai dan akhirnya berlaku pertukaran antara imam, antara Nabi dengan Abu Bakar. Bila Abu Bakar perasan Nabi sampai berdasarkan isyarat-isyarat yang diberikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, Abu Bakar pun patah ke belakang, Nabi Muhammad SAW pun bergerak ke depan untuk menjadi imam. Okey, satu isu. Dan ulama menyatakan inilah bukti bahawasanya solat awal waktu diberikan keutamaan berbanding dengan kita lewatkan solat menunggu imam utama sampai. Dalam kes yang lain pula, dalam kes masa perang, kalau tak silap saya dan saya tak pasti perang yang mana, Nabi Muhammad SAW sakit perut di pagi hari. Jadi baginda pergi qada hajat di satu tempat dan bila selesai tu agak mengambil masa
Nabi datang-datang, orang dah salat subuh habis 1 rakaat dah. Dan salat subuh itu dipimpin oleh seorang kibarus sahabah, iaitu Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an. Maka Nabi SAW masuk terlewat 1 rakaat. Dah habis semua orang salat, Nabi tambah 1 rakaat. Dan kemudian Nabi bagi ucapan cemburunya Nabi dengan para sahabat yang sempat salat awal waktu. Sedangkan baginda SAW pada hari itu terlambat. Tapi terlambat tu kerana sakit perut. Ya. Okay, jadi di sini menunjukkan bahawasanya solat awal waktu diberikan keutamaan berbanding dengan kita lewat menunggu jemaah ataupun menunggu imam. Okay, baik. Soalan daripada Puan Zahra, beza masa bagi awal waktu berapa masa selepas azan tu dia khasnya untuk orang solat di rumah kan. Dia sebenarnya kalau solat di rumah ni dia tak adalah ketetapannya bila ya. Yang penting apabila azan kita salat sunat qabliyah, bagi salat yang ada qabliyah seperti salat sunat subuh ataupun salat sunat zuhur ya, dan digalakkan untuk kita salat sunat sebelum asar, amat-amat digalakkan. Manakala sebelum maghrib terpulang kita nak salat ataupun tidak. Isyak sebaik-baiknya kita salat 2 rakaat, kalau tak salat pun bukanlah isu yang besar. Okey, jadi masanya tu dia tak boleh kita nak tentukan berapa minit. Ibu ya, kalau ada orang yang salat sunat qabliyah 2 rakaat tu dah ambil masa 10 minit. Maka 10 minit tu masih lagi dikira awal waktu. Okay, ataupun ambil masa salat 4 rakaat tu dia saja nak salat lama sikit, kemudian dia nak zikir sikit, dia nak doa sikit. Dia nak ambil masa 20 minit kemudian baru dia nak salat zuhur misalnya. Tak ada masalah benda tu. Yang pentingnya dia tak ada ketetapan bila awal waktu tu. Tapi kita boleh anggaplah kalau sekarang zuhur dalam 1.20, 20 lebih sikit. Jadi 1.40, 1.45, pukul 1.50 tu masih consider sebagai awal waktu. Okay, tapi kalau dah pukul 2 suku, dah 2.30 tu, dia dah dikira lewat dah sikit. Tapi kalau 1.40 okey lagi, 1.45 pun okey lagi. Mana tahu kita memang jenis kita ni lepas azan kita nak solat sunat, kita nak baca Quran dulu apa, baru kita nak solat, tak ada masalah. Ataupun kita menunggu, hari tu masa PKP, kita tunggu dulu anak-anak kita semua siap. Pukul 2 baru mereka turun untuk salatul zuhur. Kerana ya masing-masing lah ada renyah masing-masing. Pun masih lagi boleh dianggap awal waktu insya-Allah. Apalagi kita di rumah aja, kita tak mengejar masa. Rumah kita je. Kita pun tak keluar ke mana-mana. Okey, jadi dia tak ada satu waktu yang spesifik ya Ibu. Tapi maknanya kita boleh agaklah. Kalau macam ni, lewat ke ataupun masih lagi dalam kategori awal. Ya. Baik. Dan ini juga menunjukkan bukanlah semua orang ni dia tahu semua benda, walaupun Umar ni orang yang berilmu tinggi. Tidak semestinya bila berilmu tinggi maka beliau mengetahui segala perkara. Dan hal ini sama dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, moyang beliau yang pernah satu kali sahabat Nabi Abu Musa ataupun siapa datang ke rumah bagi salam sebanyak 3 kali, kemudian sahabat Nabi itu berlalu. Umar pergi cari dia dan Umar tanya, kenapa tak tunggu sekejap lagi? Umar dah nak keluar dah, kenapa tak tunggu sekejap lagi? Maka beliau menyatakan kerana ada sunnatun Nabi SAW menyatakan bagi salam tu 3 kali je. Kalau tak keluar juga kita balik. Maka Umar pun tanya, betul ke kamu cakap ni? Cuba tunjuk bukti sikit. Kerana Umar ni orang yang biasa bergerumang duduk dengan Nabi SAW, tak pernah beliau mendengar kena bagi salam tu sebanyak 3 kali sahaja. Kalau tak kena balik, beliau tak pernah dengar. Maka di situlah sahabat Nabi tadi pun cari siapa yang boleh backup beliau. Dan ada seorang sahabat Nabi yang masa zaman Nabi hidup tu beliau kecil lagi. Kalau tak silap saya, Abu Sa'id Al-Khudri ataupun orang lain mempertahankan dan beliau menyatakan memang ada hadis Nabi SAW yang menyatakan demikian. Maka Umar pun surrender. Maknanya walaupun Umar tu orang yang biasa dengan Nabi SAW, bukanlah semestinya bagi beliau mengetahui semua perkara. Tapi dalam bab ilmu, kefakihan beliau, tiada siapa yang boleh menandingi kehebatan ilmu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Jadi sekarang ni kita selesai dalam bab ini. Yang lain tu tak apalah. Apalagi kita pun dah bincang sebelum ini ya. Sekarang kita masuk dalam bab yang seterusnya, iaitu bab yang kedua.
pada muka surat 19. Kebanyakan orang dah dapat buku ke Kak Syida? Belum Ustaz. Masih lagi dalam perjalanan. Lagi 2 minggu insyaAllah. Okey, tak apa. Ibu Ambil kena gambar dah bantu. share dekat grup hadis hari ni lah. Okey, tak apa. Ibu kena bantu saya ya. Kena banyak interaksi dengan saya hari ni. Sebab saya tak berapa nak cukup tidur. Badan gatal-gatal sikit. Jadi dia sedikit mengganggu masa tidur. Tidur lewat buat kerja satu hal. Kemudian tidur tu terganggu sikit. Jadi nak kena kekuatan ni, ibu kena bantu saya dengan banyak bersembang lah hari ni ya. Okay, baik. Bab qaunillahi ta'ala, qaulullahi ta'ala, munibina ilaihi wattaquh wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. Munibina ilaih, dengan kembali bertaubat kepadanya, wattaquh, bertakwa kepadanya, wa aqimus salah, dan kerjakan salah, wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu termasuk orang yang syirik. Jadi ada 3 perintah Allah Azza wa Jalla dan 1 larangan. Perintah yang pertama mesti kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan kekal dalam ketaatan. Yang kedua ialah bertakwa kepadanya, menyediakan benten daripada azab Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga ialah mengerjakan salat. 3 perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Dan 1 lagi berbentuk larangan, jangan kamu termasuk orang yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Ini suratul Rum ayat 31 ya. Suratul Rum ayat 31. Okey, hadis ini disampaikan oleh siapa ni ya? Okey, guru Bukhari namanya Qutaibah bin Sa'id radhiyallahu an. Ini guru Bukhari. Beliau mengambil hadis ini berpunca daripada sahabat Nabi yang namanya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala qadima wafdu Abdul Qais ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu kabilah Abdul Qais telah datang jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilah Abdul Qais. Faqalu radhiyallahu anhum, inna min hadzal hayy min Rabi'ah. Walasna nasilu ilaika illa fi syahril haram. Famurna bi syai'. Sorry, kita satu-satu Sorry. Sambil sini. Inna min hadzal hayy min Rabi'ah. Maknanya ada wakil mereka pun berkata, kami berasal daripada kampung ini. Al-Hayy itu artinya kampung. Yakni kampung yang dihuni oleh suku Rabi'ah. Geng-geng Rabi'ah ni. Walasna nasilu ilaika illa fi syahril haram. Dan kami tak dapat datanglah jumpa dengan Rasulullah melainkan bulan haram. Sekarang ni kami dapat datang ni sebab bulan haram. Bulan lain tu kami tak dapat nak datang. Apa sebabnya? Adakah kerana mereka bimbang diserang oleh pihak musuh, maka dalam bulan haram ni serangan tak dibenarkan, mereka rasa selamat sikit, Allah Alam. Famurna bi syai'in na'khudhu anka wa nad'u ilaihi man wara'ana. Boleh tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolonglah berikan kami beberapa perintahkan kami buat apa-apa yang kami boleh. Rasulullah tolonglah ajar kami apa-apa untuk kami ambil dan kami boleh sampaikan kepada orang-orang kampung kami yang tak join dalam kembara ini. Minta nasihat daripada Rasulullah ataupun minta dikata apa dia yang benda yang kami buat, petuanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, amurukum bi arba' wa anhaakum an arba'. Saya nak minta awak-awak semua ni buat 4 perkara dan saya juga nak minta tinggalkan 4 perkara. Buat 4, tinggal 4. Okey, apakah buat yang 4 itu? Iaitu al-imanu billahi azza wa jal, thumma fassaraha lahum syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Beriman kepada Allah, kemudian Nabi SAW jelaskan, iaitu syahadah. Syahadah. Baik. Kemudiannya apa dia? Syahadatan ini. Wa iqamus salah, kamu kena salat. Wa ita'uz zakah, tunaikan zakat. Wa antu addu ilayya khumusa ma ghanimtum. Okey, dan kamu kena serahkan 1/5 daripada harta rampasan perang. 1/5 tu milik Nabi SAW.
yakni milik ketua negara, dan ia merupakan allowance ataupun pendapatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita maklum Nabi ni ada allowance banyak mana pun, Nabi tetap akan bersedekah dan membantu orang-orang yang memerlukan, termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membereskan hutang-hutang para sahabat yang meninggal dunia, ya. Itu 4 perintah. Dan kata Nabi SAW, wa anha 'anid dubba wal hantam wal muqayyar wan naqir. Dan saya larang awak-awak semua ni daripada 4 perkara. Apa dia tu? 4 perkara tu, jangan buat dubba. Okey, dubba, apa dubba? Minuman yang disimpan dalam sejenis buah labu merah yang kering setelah dijadikan bahan makanan, entah macam mana saya pun tak faham. Wan hantam, minuman yang adalah jenis minuman, ibu-ibu sekalian, ya. Dubak ni jenis makanan yang dibuat sekian-sekian, hantam ni jenis makanan juga. Al-muqayyar jenis minuman, dan juga an-naqir jenis minuman. Jadi cuma saya tak tahu jenis minuman tu macam mana, sebab kita ni tak biasa dengan benda-benda yang macam ni, ya. Kot-kot adalah gambar dubak ni, kita tengoklah ada tak ada gambar dubak. Jenis makanan macam mana ni? Dia bukan makanan tu semata-mata, tapi makanan tu dia ada proses dia. Jadi macam kita katakanlah macam buah anggur. Bukan isu buah anggur tu, tapi isunya ialah buah anggur tu telah diproses. Akhirnya bila diproses, dia jadi benda yang memabukkan. Okey, itu maksudnya. Apa ni, ayam goreng ke? Bukan tu. Sekejap, ya. Ayam goreng pun takkanlah Nabi larang. Salah lagi. Al-muqayyar. Okay. Tak apa-apa lah ibu-ibu sekalian. Saya pun tak tahu apa benda tu. 4 jenis makanan dan minuman yang dilarang oleh Nabi SAW. Artinya benda-benda yang tak elok lah tu, ya. Ada alkohol apa benda tu lah. Cuma kita tak tahu apa beza dia. Hantam tu macam mana, muqayyar tu macam mana, nakir tu macam mana. Tapi ada penerangannya, dia macam jenis-jenis benda yang memabukkan. Buah-buah yang diperam tu lah. Dia jenis-jenis yang memabukkan. Jadi nak kena tengok syarahan lagi tu. Ada orang yang buat tulisan apakah yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi benda tu benda yang memberikan kesan yang tak elok lah. Mabuk ataupun sebagainya, ya. Sekejap je. Okey, jadi dalam bab ini dia sebenarnya ada hadis ini datang daripada pelbagai riwayat sebenarnya. Jadi ini salah satulah riwayat yang ada, tapi kita tak perlu berikan fokus pun. Sebab poin yang nak sampaikan oleh Imam Bukhari ialah solat. Itu je yang penting. Cuma hadis tu dia datang dengan package yang penuh. Tapi pentingnya apa yang Nabi suruh mereka buat. Yang keduanya solat. Wa aqimus solah. Okey. Kemudiannya hadis daripada Jarir bin Abdullah. Okey. Bila sebut Jarir bin Abdullah ni, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu ke radhiyallahu anhuma, ibu-ibu? Dia ada 2 orang sahabat Nabi. Satu Jabir bin Abdullah dan satu lagi ialah Jarir bin Abdullah. Jadi Jarir bin Abdullah ni kedua-duanya sahabat Nabi ke ataupun seorang je sahabat Nabi? Ingat tak kita bincang dulu lama dah. Ingat Kalau Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kalau Jabir. Tapi kalau Jarir bin Abdullah, beliau bukannya beliau seorang je sahabat Nabi. Ayahnya tak.
Jadi radhiyallahu an. Okay. Kita cuba kenal sedikit siapa Jarir bin Abdullah ni. Jarir bin Abdullah. Mana? Okey, dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karya Az-Zahabi. Okey. Jarir bin Abdullah bin Jabir bin Malik bin Nasr bin Sa'labah bin Hasham bin Auf. Ya, sekian-sekian tu beliau daripada okey, ni beliau ada riwayatkan hadis daripada ada beberapa orang ambil hadis daripada Jarir seperti Anas, Qais, Abu Wa'il, Sya'bi, ulama yang besar, dan 4 orang anaknya, wa auladuhul arba'ah Al-Munzir, Ubaidullah, Ibrahim wa Ayyub. Okey. Dan kemudiannya okey, tu adalah beberapa cerita berkenaan dengan Jarir bin Abdullah. Dan beliau ini dianggap orang yang tampan, ya, orang yang tampan, sehingga kan dikatakanlah dalam satu cerita, ya. Okay, dalam satu cerita disebutkan oleh Umar bin Al-Khattab. Ya, Umar rasanya sebut ni. Ma ara ahadan minan nas suwira surata hadza illa ma dzukira min Yusuf alaihi salam. Saya tak pernah tengok orang yang setampan Jarir. Beliau ni bagaikan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dalam riwayat yang lain Umar kata begini, Jarir Yusuf hazihil ummah. Jarir ialah Nabi Yusuf alaihissalam umat ini. Memang beliau antara sahabat Nabi yang terkenal dengan ketampanan. Dan ni ibu boleh tanya dengan Ustaz Khubaib Akhi sebagai pengkaji dalam bidang sirah ni. Boleh senaraikanlah, kita boleh buat satu nota. Siapa sahabat yang paling tampan, siapa sahabat yang jadi duta, siapa sahabat yang muka paling serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukanya lebih kurang je muka Nabi. Pastilah Nabi tu lebih tampan dan lebih berseri. Tapi iras, dari iras dengan Nabi siapa ya? Ja'far ke siapa? Ja'far. Terima kasih banyak Kak Lina. Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi Muhammad. Jarir ni ada kisah dia kan Ustaz. Saya ingat cerita Jarir ni. Dia buka baju dekat masjid kan. Baju dekat masjid Rasulullah SAW suruh pakai. So Jarir pakai, dia kata nanti lelaki-lelaki pun tertarik dengan kamu, kata dia. Ya, aku boleh tengok cerita tu. Barakallahu fikum Kak Lina ya. Okay, jadi ceritanya memang ya, Jarir ni orang yang tampan. Dan Jarir memang terkenal dengan hadis ini. Dalam beberapa hadis yang disampaikan oleh beliau, inilah hadis yang paling terkenal. Babul bai'ah ala iqamis salah. Bab bai'ah dalam menegakkan salat. Okey, ibu-ibu sekalian, siapa guru Bukhari dalam hadis ini? Ibu sebutkan nama. Siapa guru Bukhari? Qutaibah bin Sa'id. Siapa? Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id. Dalam hadis yang ini, yang sekarang saya tunjuk ni Kak. Tak ada nama Qutaibah? Tak ada. Oh, ini hadis yang pertama tadi. Okey, silap. Oh, sini ya. Okey. Nombor 1. Hadis. Macam mana lain-lain? Boleh bagi jawapan ya. Siapa guru Bukhari? Muhammad bin Musna tu. Muhammad bin Musanna. Baru saya nak panggil nama Kak Anis. Muhammad bin Al-Musanna. Musanna, ya. Okey, itu guru Imam Bukhari. Okey, hadis ni siapa pula murid Jarir bin Abdullah radhiyallahu an? Ismail. Siapa? Ismail. Qais. Qais. Cakap Kak Anis kali ni, masya-Allah, barakallahu fikum. Zadakumullahu ilman wa hirsa. Jadi Qais tu murid kepada Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Apa kata Jarir? Bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Saya telah berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salah, untuk menunaikan zakah, dan juga
nasihat kalangan orang Islam. Okey. Bai' al-bai'ah. Kenapakah janji setia itu dinamakan bai'ah? Kerana bai'ah ini dia boleh bermaksud jual dan juga beli. Maknanya, jual ya. Bai' itu jual. Kalau ishtara dia boleh jadi jual, boleh jadi beli. Kalau bai' menjual. Artinya berbai'ah ni kita menjual diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berbai'ah ingin menegakkan salat, artinya kita nak jual diri kita kepada Allah bahawa kita ni milik Allah Ta'ala sepenuhnya, kita kena salat. Misalnya begitu. Dan yang keduanya, apa maksud nasihat? Ya? Apa maksud nasihat? Kita pun tahu ada hadis yang terkenal dalam bab nasihat ni. Hadis apa, ibu-ibu sekalian? Siapa ingat? Hadis yang paling famous tentang nasihat. Nah, macam mana ibu-ibu? Hadis apa? Okey, saya baca awal. Apa dia? Yang agama itu nasihat tu ke? Betul Kak Aisyah. Barakallahu fikum. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Dan sahabat Nabi pun tanya, kulna liman, nasihat kepada siapa? Kepada siapa tu? Lillahi, kepada Allah. Wali kitabihi, kepada kitab-kitabnya. Wali a'immatil muslimina, kepada pemimpin-pemimpin orang Islam. Wa ammatihim, dan orang Islam seluruhnya. Maka ulama bincang nasihat-nasihat tu apa dia? Okey. Nasihat ini secara asasnya bermaksud, nasihat ni asasnya bermaksud iaitu kita menapis macam orang tapis madu tu, nak simpan dalam bekas. Okey, dia menyaring madu tu, maka nasihat ini ialah kita menapisnya sehinggalah kita dapat benda yang berkualiti. Ya, kita tapis benda tu supaya dapat benda yang jernih, supaya dapat benda yang berkualiti. Artinya apabila kita menyampaikan nasihat, hati kita bersih, ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Misalnya dalam hari Jumaat, saya tengok ada orang duk main handset dia masa solat Jumaat. Jadi saya nak bagi nasihat pada dia. Tapi nasihat ni artinya kita nak membetulkan keadaan yang ada. Saya mesti tapis dulu. Nasihat saya ni ikhlas kerana Allah ke ataupun apa? Nasihat saya ni nak melihat dia berubah ke ataupun nak bergaduh dengan dia? Nasihat ni disampaikan dengan kasih sayang sebagai saudara ke ataupun geram? Kita nasihat ni dalam keadaan geram dengan dia. Asyik tengok handset dia memanjang. Maka kena tapis dulu. Dan kita memilih ucapan yang pun tapis juga. Ucapan pun kena tapis biar ucapan yang baik. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu sekalian, cuba perhatikan ini kalam yang sangat deep sekali. Wa qulu linnasi husna. Ini Kak Syida, saya insya-Allah doakan saya dalam bulan 7 nanti, akhir bulan 7 kita nak keluarkan 2 buku kembar, Damai dengan Al-Quran, Bahagia dengan Al-Quran. Jadi daripada buku Bahagia dengan Quran tu, buku guru saya Maulana Asri Hafizahullah, dan saya pun join sekali sebagai penulis. Dan antara ayat yang begitu membahagiakan, wa qulu linnasi husna. Kenapa Allah Azza wa Jalla kata ucapkanlah kepada orang ni yang husna? Kenapa Allah Taala kata husna, tak kata khaira? Wa qulillahi khaira. Khaira pun benda baik. Okey. Kenapa Allah Taala kata wa qulu linnasi husna? Jadi di sini ada beza antara khaira dengan husna. Yang ni minat Kak Lina lah, Kak Ahlina. Kak Ahlina dan ibu-ibu sekalian, Allah Azza wa Jalla sebut dalam syurga nanti ada bidadari yang sifatnya fihinna khairatun hisan. Khair dan juga hasan. Khairatun hisan. Jadi mesti ada beza antara khair dengan hasan. Mestilah ada beza kalau Allah Ta'ala sebut wa qulu linnasi husna dengan wa qulillahi khaira. Wa qulu linnasi khaira. Husna ni artinya kata-kata itu sendiri. Pemilihan kuasa kata, lafaz itu sendiri cantik, baik. Misalnya kita kata apa dia? Apa contoh kata-kata yang baik? Saya orang Kelantan lah misalnya. Saya nak sembang dengan orang yang lebih tua daripada saya yang berumur 50 tahun, 60 tahun. Saya nak sembang dengan orang lebih tua ni. Saya pun cakap,
Oh, kawin hari tu, contoh, saya guna perkataan kawin. Kawin hari tu balik kampung jam teruk. Jadi kawin tu, dia bukanlah satu ucapan yang husna. Husna ni, perkataan yang kita pilih tu sendiri pun husna dah. Comel dah pemilihan kata tu. Bukan saja tutur kata yang cantik. Bukan sahaja gaya bahasa yang indah. Bahkan pemilihan perkataan pun cantik dah. Tu katakanlah pada manusia perkataan yang, ucapan yang, kata-kata itu sendiri pun indah. Perkataan yang mendamaikan. Jadi kalau saya sembang dengan orang lebih berusia, saya sebut kawan, tak cantik. Dia tak sesuai. Habis tu ambo. Ambo boleh. Okey, ambo okey. Tapi kalau saya lebih memilih perkataan kita. Kita balik hari tu jam teruk pakcik. Tu tak larat nak balik tu. Jadi perkataan kita lebih sesuai sebagai tanda kita beradab. Jadi pemilihan perkataan itu sendiri. Tak kena tengok. Biar sesuai dengan, biar dia mendamaikan. Okey. Jadi macam kita nak kata, contohnya saya nak kata lepas habis salat Jumaat, dia pun tanya saya, kenapa tak boleh tengok handset? Misalnya lah kalau dia tanya. Saya kata, yelah, kata handset ni, ini Nabi kata sia-sia, tak dapat pahala kalau kita buat benda lain. Okey. Artinya, sorry. Okey, itu satu benda. Kalau kita tengok handset ni, tak dapat pahala lah kita. Okey, satu. Sedangkan dia baru nak belajar. Adakah perkataan itu sesuai dengan dia? Ataupun saya kata, Nabi minta kita supaya dengar nasihat daripada khatib. Sebab bila kita dengar nasihat daripada khatib, itu satu kewajipan kita. Tanda kita sayang pada Nabi, kita dengar apa yang disampaikan oleh khatib. Okay. Adakah kita nak sebut yang itu ataupun kita nak pergi ke point bahawasanya pahala lebur kalau kita tak dengar khutbah? Jadi mestilah kita pujuk dulu dengan cerita tentang pahala, cerita tentang mengikut sunnah, cerita pentingnya untuk kita menjunjung amal-amal yang amal-amal nilai-nilai murni. Masa orang tengah bercakap, kita dengar. Kita suka tak kalau kita bercakap, orang lain sembang, orang lain tak dengar apa yang kita cakapkan. Okey, jadi pemilihan perkataan itu sendiri mesti sesuai. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, itu satu. Dan yang kedua ialah perkataan an-nushu ataupun nasihat ini difahami sebagai kita menjahit benda yang terkoyak. Jadi Kak Syida pun anak datang, Mama tengok ni, baju koyak ni. Bahagian poket. Kak Syida kata tak apalah, mai sini bagi pada Mama jahitkan. Jadi Kak Syida pun jahit baju tu dah cantik. Cuma poket tu je ada bahagian dia macam terkoyak sedikit. Kak Syida pun jahit semula yang terkoyak. Itulah nasihat. Orang yang telah melakukan kesilapan ni, dia telah terkoyak sedikit agamanya. Maka adakah tugas kita mengoyakkan lagi benda yang dah terkoyak? Atau kita membiarkan benda yang terkoyak? Atau kita jahit? Maka nasihat berarti kita jahit semula yang terkoyak. Betulkan balik. Kalau perlu tampal, tampal. Kalau perlu gam. Kalau perlu jahit, jahit. Ibaratnya, slipper saya yang dah putus tu, saya pun pergi jumpa dengan tukang jahit kasut. Boleh tak tolong adjust jahit kasut? Oh boleh, kita kena buat dua-dua walaupun slipper cik putusnya satu, tapi kena buat dua-dua lah. Baru dah stable. RM15 je pun. Okey. Jadi kita pun jahit semula kasut agar bila kita pakai tu boleh pakai dengan baik. Itu namanya an-nushu, menjahit. Jadi kita membetulkan orang ini ibarat kita menjahit semula pakaian yang terkoyak. Jadi ibu-ibu yang saya kasih sekalian, kita sebut dalam, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Ta'ala dengan taubat nasuha. Artinya, bila taubat tu jahit semula mana-mana agama kita yang terkoyak, saring semula bagaikan kita menyaring madu tadi, agar amalan kita tadi berkualiti sesuai dengan kitabullah, sesuai dengan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi nushu ni boleh difahami sebagai ikhlas, boleh difahami sebagai budaya saling berkongsi benda yang baik. Okey, tapi bila kita nak kongsi benda yang baik, janganlah pula kita kata macam ni. Contohnya, saya nak bagi tahu Kak Aisyah contohnya. Saya tak setuju dengan Kak Aisyah lah ni, contohlah. Bukan betul pun ya. Kak Aisyah, mai sini jap.
saya ada nasihat pada akak ni. Oh, kita sebut macam tu, saya ada nasihat pada akak ni. Merentinlah Kak Aisyah. Awal-awalnya Kak Aisyah nak dengar dah apa benda lah Zul panggil ni. Ada apa benda nak sembang. Bermula perkataan saya tu, saya ada nasihat sedikit dengan Kak Aisyah. Memang cantik. Memang Allah Ta'ala suruh kita nasihat antara satu sama lain. Tapi perkataan nasihat itu sendiri bukanlah satu perkataan yang bagus untuk kita ucapkan. Bahkan kalau dalam parlimen, tengok perkataan bagus yang digunakan dalam parlimen, mohon petua daripada yang dipertua tuan speaker ni kan. Maka yang speaker pun kata, okey, saya nak bagi petua sedikit. Jadi perkataan petua yang dipilih. Jadi nampak cantik. Kalaulah yang dipertua speaker tadi sebut, saya nak nasihat sedikit. Jadi dia kurang cantik dah di situ. Tapi dalam bentuk umum, okey lagi. Tapi kalau kita pergi direct pada orang, Kak Anis, saya ada nasihat sikit dengan Kak Anis ni. Tak cantik lah macam tu. Okey, pemilihan yang baik. Jadi, artinya kita umat Islam ni mesti menghidupkan budaya an-nasihah. An-nasihah. Sebab itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ya, terutamanya orang yang pergi ke Mekah, menunaikan ibadah umrah ataupun haji. Di situ kita biasa mendengar, kat Mekah ni kita jangan bergaduh dengan orang. Dan memang Allah sebut pun, wala jidala fil hajj. Jangan kamu berdebat dalam masa musim haji ni. Fokus ibadah betul-betul. Jadi kita ni, kalau kita nak tegur orang pun fikir panjang. Ya Allah, tak boleh kita nak, nak tegur orang tak boleh, nak bergaduh orang tak boleh. Itu salah tu. Orang tolak kita masa tawaf. Sabar. Orang berebut-rebut. Sabar. Orang tak tolong pun dalam rombongan kita je tak tolong. Kita suami kita je yang tak tolong kat beg. Orang yang buat tak tahu je. Kita nak tolong makcik tu lah. Tolong pakcik tu lah. Orang yang buat tak tahu je. Sabar je. Tak boleh begitu. Itu bukan satu budaya yang baik. Budaya yang baik ialah nasihat. Dan nasihat itu boleh berlaku dalam apa-apalah keadaan. Contohnya ada orang berebut-rebut masa tawaf. Kita boleh tegur. Akhi, isbir. Ukhai. Ataupun ukhti. Sabar. Sabar. Saya masih ingat lagi sampai sekarang. Saya ingat muka seorang makcik dari India. Yang dia mengalir air matanya ni, bergenang air matanya. Tengok orang berebut-rebut. Dia sambil dia sebut. Sabar, sabar. Ya Allah, saya begitu tersentuh hati dengan makcik tersebut. Jadi kena nasihat. Bukan bergaduh. Bukan kita nak bergaduh pun. Cuma kita nak bagi nasihat. Dan bagi nasihat tu kadang-kadang kita pun termarah. Saya pun ada bergaduh dengan orang. Marah juga. Dia tolak kita ni kan. Dan masa dalam Masjid Haram, itu masa tawaf. Masa Masjid Haram tu pun, orang ramai. Kita tak niat berjalan. Pakcik belakang saya orang Mesir. Duduk marah cepat-cepat sikit. Saya kata sabar. Isbir ya Ami. Isbir. Tu je dah aku pandai. Sabarlah pakcik. Sabar. Dia membebel pada saya. Sabar, sabar. Aku tak nak sabar. Macam tu lebih kurang. Dia marah. Saya pun, okey, fine lah pakcik. Kita nak kata, sabar itu nasihat kita supaya ini dalam masjid mesti ada adabnya. Dah kita tak boleh dia nak berjalan laju kerana orang terlalu ramai di depan. Okey, sabar. Jangan tolak-tolak. Okey, baik. Jadi, kita kena hidupkan budaya an-nasihah. Tak boleh biarkan terus-menerus orang melakukan kesilapan atas dasar kat Mekah kena jaga mulut. Jangan tegur-tegur orang. Jangan bergaduh. Nanti kita kena. Subhanallah. Kita terperangkap dengan benda-benda sebegini rupa. Sampai kita tidak amar ma'ruf. Kita tidak nahi mungkar. Kita tidak menyeru ke arah kebaikan. Jadi macam mana tu? Kita tak buat benda-benda yang demikian. Baik. Seterusnya ialah kita masuk dalam bab as-salah. Yang ini dia tak terlalu panjang lagi. Dia ke depan-depan lagi barulah ada yang bab yang panjang ya. Tak boleh pula dah. Lebih kurang macam bank Islam je nampak. Lambat. Okey. Ibu-ibu bagi masa sekejap ya.
Okey. As-salatu kafarah. Salat itu kafarah. Kafarah tu artinya mengambus, menimbus. Kita gali-gali tanah, kita masukkan benih pokok, kita pun kambus balik, itulah namanya perbuatan kafarah. Kafarah artinya mengambus dosa-dosa yang kita lakukan. Okay, ibu sekalian, siapakah guru Bukhari yang disebutkan dalam hadis ini? Mana jawapan? Kak Anis, mana Kak Anis? Yang lain-lain mana? Siapa guru Bukhari? Yahya. Siapa? Yahya. Okay. Kak Syida kata Yahya. Yang lain? Nak kena selalu test ibu ni bagi ingat. Bonda Azhar mana Bonda Azhar? Tak ada ni Ustaz dia. Oh, tak ada. Sedang membaca Ustaz. Sedang baca ada. Bonda Azhar ada. Ada sana Musaddad. Musaddad tu dah ada guru kepada Bukhari. Siapa guru Bukhari, Kak? Musaddad. Musaddad. Bukan Yahya. Macam mana Kak boleh lompat sampai Yahya tadi, Kak? Itulah. Musaddad yang betul. Ya? Musaddad. Okay, siapa sahabat Nabi dalam hadis ini? Umar radhiyallahu an. Umar. Huzaifah. Yang Bonda Azhar pun sebut betul sebenarnya. Soalan saya yang tak jelas. Sahabat Nabi yang bawa hadis ini ialah Huzaifah. Okey, mana lebih tepat ibu-ibu sekalian? Huzaifah Al-Yamani ataupun Huzaifah bin Al-Yamani. Yamani itu gelaran ke? Yamani itu nama bapa beliau? Bin Al-Yamani. Nama tempatnya? Al-Yamani. Bapak dia Al-Yamani. Ibu Zaitun kata nama tempat Al-Yamani Nama bapa daripada Yaman. Nama bapa. Nama bapa Ibu Syarifah dan Kak Syida kata nama bapa ya Al-Yamani. Jadi Ibu Zaitun, yang sebenarnya Al-Yamani itu bukan nama tempat. Boleh juga kita faham nama tempat, tapi sebenarnya Huzaifah tu bin Al-Yamani. Oh, memang nama bapa dia ya. Bapa dia sebenarnya nama Hasal, tapi dikenali sebagai Al-Yamani. Okey, jadi Huzaifah ni dia bukan orang Yaman. Beliau memang pure orang asli Mekah. Memang orang Mekah pun dia. Okey. Qala kunna julusan inda Umar radhiyallahu an. Kata Huzaifah, kami ni satu masa duduklah bersama dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Faqala Umar radhiyallahu an. Umar pun tanyalah sahabat-sahabat yang ada ni, orang-orang yang ada di sekeliling beliau masa tu. Ayyukum yahfazu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah? Ada ke kalangan saudara-saudara semua yang menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan fitnah? Qultu, saya berkata. Okey, siapa saya yang berkata tu? Saya tu siapa? Huzaifah tadi lah. Huzaifah, na'am. Ibu Zaitun tak terperangkap dengan soalan saya. Terima kasih. Jazakumullah khairah. Saya berkata, yakni Huzaifah berkata, Ana. Ya, saya ada hafal. Kama qalahu sallallahu alaihi wasallam. Saya ada hafal sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya hafal sabdaan baginda. Qala Umar radhiyallahu anhuma radhiyallahu an. Innaka alaihi aw alaiha lajari. Kata Umar, kamu ni benar-benar macam mana, saya pun tak tahu nak terjemah macam mana, dan saya takut saya tersilap dalam tersilap dalam memahami perkataan lajari tu. Okay, biarkan dulu. Qultu, kata Huzaifah radhiyallahu an. Fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiru has-salah was-sawmu was-sadaqatu wal-amru wan-nahyu. Okay. Inilah cerita tentang fitnah yang dihafal oleh Huzaifah, iaitu katanya fitnah seorang lelaki kepada keluarganya.
Okey. Aduh, kenapa jadi macam ni pula? Sekejap ya. Okey, fitnah seorang lelaki yang fitnah yang dialami oleh seseorang dalam keluarganya, hartanya, anak-anak dia, jiran tetangga dia, maknanya kalau dia ada buat salah pada isteri, dia ada salah dalam pengurusan kewangan, dia ada buat salah terhadap anak, garang-garang dengan anak ni, tengking anak selalu sebagai contoh, na'udzubillah. Dia pun ada buat salah dengan jiran, pergi parking kereta jiran selalunya sampai menyusahkan jiran. Semua itu boleh dihapuskan, dosa-dosa kecil lah. Dosa-dosa kecil boleh dihapuskan dengan 5 perkara ini. Salah, puasa, sedekah, amar ma'ruf, nahi munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar itu ialah termasuk dalam bab an-nasihah. Okey. Qala radhiyallahu an, laisa hadza urid, walakin al-fitnatul lati tamuju kama yamujul bahr. Bukan itu fitnah yang saya nak tahu sebenarnya. Walakinil fitnatu, tapi fitnah yang saya nak tahu ni ialah fitnah yang mana dia sangat dahsyat. Tamuju kama yamujul bahar, bergelombang macam bergelombangnya lautan. Saya nak tahu fitnah yang besar tu, bukan fitnah kecil-kecil. Fitnah yang biasa-biasa ni bukan. Fitnah yang besar tu, yang bagaikan gelombang lautan tu. Qala Huzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhuma, laisa alayka minha ba's ya Amirul Mukminin. Katanya, kamu tak perlu khawatir, wahai Amirul Mukminin. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Sesungguhnya antara engkau dengan fitnah itu masih ada pintu yang tertutup. Ya, makna tak berlaku lagi zaman Umar ni. Jangan bimbang, wahai Amirul Mukminin. Tak berlaku lagi zaman sekarang. Okey. Qala Umar radhiyallahu an, yuksaru am yuftah. Umar pun tanya dia, adakah pintu itu akan nanti akan dipecahkan atau dibuka? Adakah pintu yang menghalang fitnah itu berlaku satu masa nanti, ayuksar, pecah, am yuftah ataupun terbuka? Qala Huzaifah radhiyallahu an, yuksar, akan dipecahkan. Kata Umar, izan la yughlaqa abadan. Kalaulah pintu itu dipecahkan, maka dia tak boleh ditutup lagi buat selama-lamanya. Kalau sekadar buka pintu, kita boleh tutup balik. Tapi sekarang ni, pintu fitnah tu dibuka ke dihancurkan? Huzaifah kata, hancur. Maka Umar pun terkejut. Izan la yughlaqa abadan. Kalau begitu, maka tak boleh, pintu tu tak boleh ditutup buat selama-lamanya. Qulna. Kami pun berkata. Ya. Kami pun bertanya, akana Umar ya'lamul baba? Adakah Umar tahu pintu tersebut? Adakah Umar tahu pintu yang menghalang daripada fitnah tersebut? Huzaifah menjawab, qala na'am, kama anna dunal ghadi al-lailata. Ya, Umar tahu tentang pintu fitnah tersebut. Sebagaimana dia tahu adanya malam, sebagaimana dia tahu esoknya ada malam. Ya, sebagaimana dia tahu malam ni nak sampai ke esok ada malam dulu. Ni sekarang siang. Sebelum nak sampai ke esok mesti malam dulu. Nak katanya Umar betul-betul tahu apakah pintu yang akan dihancurkan satu masa nanti. Okey. Maka diteruskan lagi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Inni haddastuhu bihadithin laisa bil aghalit fahibna an-nas bil aghalit. Kata Huzaifah, sesungguhnya saya pun sampaikan kepadanya sebuah hadis, bukan sebarangan cerita. Maknanya lepas tu saya pun ceritalah fitnah-fitnah yang berlaku, apa pintunya, apa fitnah yang berlaku, saya cerita semuanya kepada Umar. Fahibna an nas'ala Huzaifah. Kami pun tanya Huzaifah, kami pun malu nak tanya Huzaifah sebab Huzaifah tak cerita pada kami. Fa amarna masruqan fasa'alahu faqala al-bab Umar. Okey. Ibu-ibu sekalian, apa pintu yang tersebut? Pintu tu apa dia? Pintu yang satu masa nanti bila pecah, habis umat akan berada dalam kesusahan. Dajjal, Ustaz.
Ya? Dajjal. Fitnah Dajjal. Dajjal. Okey. Lagi? Kisah perang Aisyah dan juga Ali tu. Okey. Kita kena faham ya, Kak Syida dan ibu-ibu sekalian. Sekarang ni, Huzaifah kata, cerita dia, saya cerita sampai melihat pada teks sebab membandingkan ni. Bila lihat teks tu, kita tutup dulu teksnya. Huzaifah tu dia merupakan seorang yang Rasulullah punya penyimpan rahsia apa ya panggil? Rahsia orang munafik. Okey. Dia begini ya. Huzaifah, beliau bukan sahaja penyimpan rahsia siapakah orang munafik, bahkan Huzaifah juga suka bertanya soalan yang pelik-pelik kepada Nabi SAW. Misalnya beliau pernah bercerita di saat orang lain bertanyakan soalan tentang kebaikan-kebaikan. Lepasnya apa yang kebaikannya, saya suka bertanyakan Nabi tentang benda-benda yang tak elok berupa fitnah-fitnah akhir zaman antaranya. Kenapa Huzaifah suka tanya soalan-soalan demikian? Kerana Huzaifah nak buat persediaan bagi menghadapi fitnah akhir zaman yang begitu menakutkan tersebut. Okey, satu. Jadi satu masa bila Umar tanya tentang adakah kalangan saudara-saudara semua yang hafal hadis tentang fitnah, maka Huzaifah awalnya dia ingatkan hadis apa, dia kata saya ada hafal. Iaitu kalau mana-mana lelaki dia buat fitnah, yakni dia menyusahkan isteri dia, anak-anak dia, harta dia, maka kalau dosa itu dosa kecil, boleh dihapuskan dengan ibadat solat, sedekah, puasa. Okey, Umar kata bukan tu maksud saya. Maksud saya ialah, ada tak Nabi cerita pasal fitnah yang begitu besar bagaikan gelombang lautan? Maknanya fitnah yang menakutkan. Maka Huzaifah kata, oh macam tu, jangan bimbang Umar, oh Amirul Mukminin, jangan bimbang. Kerana antara nak berlaku fitnah tu dia ada pintu dia. Pintu tu benda yang positif. Tak? Jadi kalau jawapan kita Dajjal tak betul. Sebab pintu tu benda yang positif. Pintu itulah yang menghalang fitnah daripada berlaku. Selagi mana pintu tu ada, fitnah takkan berlaku. Jadi Huzaifah kata pintu tu ada lagi. Dan Umar pun dia tahu dah. Umar tahu apakah pintu tersebut. Umar tanya, adakah pintu tu satu masa nanti akan dibuka atau dipecahkan? Kata Huzaifah, yuksar, akan dipecahkan. Kalau dipecahkan, maknanya lepas ni tak boleh ditutup. Ya, tak boleh tutup sebab pecah. Dan kalau kita sekadar buka, kalau dah pecah, tak boleh nak tutup dah. Maka Huzaifah radhiyallahu an pun, dia pun ceritalah pada Umar, dia sembang dengan Umar. Tapi dia gitu je. Ibarat macam ni, saya macam Huzaifah. Ibu-ibu sekalian ni macam kawan-kawan Huzaifah yang duk tanya hadis tadi. Anak nombor Huzaifah. Huzaifah kata, saya pun ceritalah pada Umar hadis tentang akhir zaman. Tapi dia tak cerita. Apa dia hadis akhir zaman tu? Dia tak cerita pada anak murid dia. Dia tak cerita apakah pintu yang dimaksudkan. Pintu yang memelihara umat Islam daripada fitnah tu, yang satu masa nanti akan dipecahkan, tidak didedahkan oleh Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhuma. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kami ni anak-anak murid Huzaifah ni rasa malu nak tanya Huzaifah. Sebab Huzaifah tak nak cerita kepada kami. Kami malu nak tanya. Kami pun pergi tanya Masruq. Dan Masruq pun kata, ya, sebenarnya Umar memang tahu pintu tu apa dia. Pintu itu ialah Umar sendiri. Ya, pintu tu ialah Umar sendiri. Masya Allah, radhiyallahu an. Jadi bila Umar dengar adakah pintu itu dibuka atau dipecahkan, Umar tahu dah itu alamat yang tak elok. Dan memang ternyata Umar meninggal dunia akibat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah yang telah menikam Umar, sampaikan beliau cedera selama 3 hari teruk, sampaikan beliau tak boleh nak buat apa dah, dan akhirnya meninggal. Dan lepas Umar meninggal, naiknya Uthman dengan pemerintahan yang sangat luar biasa, 6 tahun je, kemudiannya orang muda serang, lempar fitnah, gosip, viral benda yang bukan-bukan. Akhirnya jatuhlah kerajaan Uthman, sebuah kerajaan yang sangat-sangat hebat sebenarnya. Jadi, tapi menariknya Umar tahu, dialah orang yang boleh diharap untuk menyelamatkan umat pada masa tersebut, maka memang dia buat kerja habis-habisan. Ya, itulah dia ibu-ibu sekalian. Tapi poin yang nak sampaikan dalam pembincangan kita ialah bahawasanya solat boleh menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan.
Dosa besar dengan solat taubat namanya. Itu dosa besar. Tapi kalau dosa kecil, boleh dihapuskan dengan solat sunat yang kita kerjakan insya-Allah. Apalagi kalau kualiti solat sunat kita tu power, maka lagi-lagilah. Okey. Tapi semalam saya saja nak kongsi dengan ibu-ibu sekalian ya. Semalam saya biasanya, dengan minta maaf ini kita cerita anak beranak kita lah. Biasanya lepas solat ba'da isyak saya akan solat sunat 2 rakaat. Dan di situ saya memang ada dah doa-doa saya nak baca dalam rukuk, dalam sujud. Itu semua doa mohon keampunan kepada Allah Azza wa Jal. Dan untuk ibu bapa saya dah memang peruntukkan dalam sujud yang ketiga ya. Jadi dalam rukuk kedua dan sujud yang ketiga itu memang untuk ibu bapa lah. Jadi ceritanya semalam saya diseram perasaan resah. Resah sangat, ya Allah, macam mana aku ni. Sebab petang ni saya nak kena bentang mesej deep dalam suratul haji. Tapi masalah kerja saya banyak dalam minggu lepas. Saya nak kena bentang mesej deep dalam suratul Nur pada hari Sabtu. Jadi untuk surah Nur tu saya kena hafal, saya kena tahu satu persatu dia punya syarahan dia, terjemahan dia, tafsirnya nak kena buat. Jadi saya terlepas yang pasal suratul haji ni. Saya baru buat sikit baru. Jadi semalam resah saya, Allah, masa solat isyak tu memang terganggu. Macam mana nak buat? Akhirnya saya pun buat keputusan yang tak berapa best sebenarnya. Tapi terpaksa saya solat sunat 2 rakaat saja ba'diyah dan saya tinggalkan solat sunat 2 rakaat lagi. Terus saya ambil Quran dan saya pun baca suratul haji sambil memerhatikan setiap terjemahan dia. Ya. Dan memang saya lewatlah balik semalam. Saya duduk surau dan alhamdulillah ada pengurusi surau 2-3 orang tu tengah duduk mesyuarat sama mereka. Jadi tak apalah saya balik lewat pun. Ada orang lagi kat surau. Jadi bila saya baca suratul haji tu, ya Allah, dahsyat. Rupa-rupanya pengajaran surah haji ni dahsyat sangat. Betul lah kita akan merasai kedahsyatan sesuatu surah tu, kehebatan sesuatu surah apabila kita ada pengetahuan tentangnya walaupun sedikit. Dulu-dulu kita baca, kita tak ada pengetahuan yang baik. Kita baca gitu je lah sambil lalu. Faham terjemahan tapi tak menghayati. Tapi semalam saya baca, ya Allah, saya sangat menghayati suratul haji ni. Antara surah yang tak mendapat tempat sangat. Jadi Masya Allah, hebat sangat dia punya cerita. Dan saya balik semalam, memang saya buat kerja sampai pukul 12 lebih. Sambil buat kerja tu saya dengar ulasan suratul haji lagi daripada Fadil Ustaz Syari dalam 1 jam lebih. Alhamdulillah. Jadi masa kita dipenuhi dengan membaca, dengar majlis ilmu, dan kita pun berkongsi ilmu, rasanya puas. Puasa sebab kita sendiri menuntut ilmu dengan membaca dan juga mendengar. Bukannya kita seorang ajak mengajar. Kalau kita seorang mengajar, kita sendiri tak dapat ilmu, macam mana tu? Kita duk bagi je air. Kita ada satu bekas air yang besar, kita tuang pada tamu kita, tapi kita sendiri tak tambah air dalam bekas tersebut. Dan lama-kelamaan, orang yang dapat air ni kenyang. Mereka dapat menikmati air. Macam ibu-ibu sekalian, ibu-ibu dah belajar macam-macam. Hari tu saya pun join kelas dengan Ustaz Mustafa Suki berkaitan dengan kurban. Saya dengar, saya join pun. Okay, saya pun tanya soalan tapi ibu kita perasan lah kot. Okay, baik. Jadi, saya kalau ada masa memang saya join lah. Kelas Ustaz Zahruddin, saya join kalau ada masa. Cuma kadang-kadang dengan melalui Facebook sahaja. Jadi kerana saya mesti tanda perasaan cemburu. Tak jadi ni geng-geng JAA ni tuntut ilmu setiap hari. Orang kat surau ni pun setiap hari ni subuh lagi, hujung minggu, malam lagi kuliah. Jadi saya tak boleh ketinggalan. Saya pun kena tuntut ilmu banyak. Alhamdulillah semalam ada satu kelas daurah Nukhbatul Fikar, syarah kitab hadis oleh guru saya, syarah dalam tempoh hampir 8 jam. Jadi semalam saya dah dengar dalam 1 jam setengah. Dia baki lagi, insya-Allah saya akan habiskan macam mana pun. Kerana dengan kita turut mendapat ilmu, barulah kita boleh berkongsi sedikit sebanyak dengan orang lain. Okey. Jadi ceritanya yang saya nak sebut tadi, memang kita rasa sedih sangat tak dapat solat kerana solat itu kualitinya tinggi. Tapi saya ingat apa yang disampaikan oleh Ustaz Mu'in, kadang-kadang kita melakukan sesuatu perkara itu untuk solat itu sendiri. Jadi saya meninggalkan ibadat yang saya biasa lazimi, solat 2 rakaat tersebut, lepas ba'da isyak, kerana saya tak boleh menghayati solat itu. Saya memang sangat-sangat terganggu. Fikiran saya ni suratul haji, saya sangat terganggu.
Jadi saya terpaksa ambil keputusan baca Quran. Kata Ustaz Muin macam mana? Sebenarnya ada satu masa tu kita tinggalkan ibadat solat kerana kita mementingkan solat itu sendiri. Beliau bertanya satu ketika, tuan-tuan sekalian, dalam satu kelas beliau, mana lebih kita utamakan kalau ada makanan dengan solat? Makan dulu ke solat dulu? Okey, soalan dia. Kita dah bincangkan yang lepas kan? Jadi orang yang pun jawab, makan dulu lebih utama. Makan lebih utama daripada solat? Makan tu kan perut kita je. Itu kita je, kita boleh kontrol makan tak makan ni. Solat itu perintah Allah. Kita tak boleh nak buat ala kadar dengan Allah. Jadi, orang pun pening. Solat dululah. Kena solat dulu. Solat dulu tapi Nabi suruh makan dulu. Macam mana? Jadi, kebingungan orang nak jawab salah Ustaz Muin. Dan saya pun tak tahu apa jawapan dia. Apa dia jawapan dia ni? Nak kata makan dulu, kenapa kita pentingkan makan? Sepatutnya pentingkan solat. Nak kata solat dulu, kenapa kita nak solat dulu? Sedangkan Nabi suruh makan dulu. Bukanlah Nabi suruh makan sampai habis waktu solat. Makanlah dulu sikit. Pergilah solat. Jadi apa jawapan dia? Kata Ustaz Muin, ini jawapan yang sangat deep bagi saya. Iaitu solat lebih penting daripada makan. Kerana solat lebih penting daripada makanlah. Kita makan dulu sedikit supaya fikiran kita dalam solat tidak terganggu. Ya, supaya nanti bila kita solat, kita tak terfikir Allah makan apanya, perut dah berbunyi, kita duk terkenalkan makanan, kita pula jenis pemakan orangnya, pantang tengok makanan, kuih-kuih sedap kita nak makan. Jadi terganggu solat kita. Kata Ustaz Muin tak betul. Yang betulnya solat lebih utama, kerana solat lebih utamalah. Kerana kita nak mencapai khusyuk dalam solat lah, kita makan dulu sedikit. Supaya dalam solat nanti tidak ada gangguannya. Itu yang saya buat, saya pun tinggalkan dulu solat sunat 2 rakaat. Kerana nanti saya solat, saya terganggu, saya tak boleh solat dengan tenang. Fikiran saya melayang. Maka kerana solat itu utama, ia bukan benda yang calang-calang. Ia bukan boleh dikerjakan dengan ala kadar. Saya tinggalkan dulu kerana saya tak nak bersalah mengerjakan solat dalam keadaan ala kadar. Jadi, kerana sayang pada solat lah kita buat demikian. Kan biasa kan falsafah kalau orang kata kita kasihkan satu benda, tak semestinya kita akan bersama dengan benda tersebut. Kita nak bahagiakan orang tu, tak semestinya dia bahagia bersama dengan kita. Jadi kadang-kadang bahagia itu apabila dia bersama dengan orang lain. Ataupun apabila dia pergi buat benda lain, itulah arti bahagia. Sebagai contoh, apabila suami ingin membahagiakan isterinya, tak semestinya suami itu kena duduk sebelah isteri dan isteri kena duduk dengan suami. Tak. Tapi bahagianya dia sebagaimana mufti wilayah Dato' Luqman ini, masa isterinya sambung PhD di UK, bahagia cara seorang suami membahagiakan isteri, pergi sambung belajar di UK. Anak-anak dia uruskan. Ya, dia uruskan anaknya berapa orang tu, dan ada masa beliau pergi ke UK, duduklah dalam beberapa bulan, anak-anak dijaga oleh pembantu rumahnya yang sangat-sangat dipercayai sampailah sekarang. Jadi nak ceritanya ibu-ibu sekalian, pentingnya satu benda tu sampaikan kita terpaksa buat benda lain supaya kita dapat solat dengan cara yang terbaik. Ya, bukan ala kadar je. Solat je lah ala kadar, mengantuk-mengantuk pun solat lah, tapi ke laut solatnya. Maka mana lebih utama, solat ke tidur? Mestilah solat. Takkan tidur lebih utama daripada solat. Tapi Nabi pesan, kalau kita mengantuk, tidur dulu. Iza na'asa ahadukum ma huwa fi salah, falyarkud hatta yadhhab anhu an-naum. Bila saudara-saudara mengantuk, sedangkan saudara nak solat, saudara berhenti, tidur dulu. Kerana apa? Kerana solat itu terlalu penting, kita tak boleh solat dalam keadaan mengantuk. Bukanlah kerana tidur itu yang penting. Bukan tidur itu penting daripada solat sampai kena tidur dulu. Tak, solat itu penting. Yang mana kalau kita solat dalam keadaan mengantuk, memalukan. Maka tidur dulu supaya nanti kita dapat solat dengan cara yang terbaik. Rupanya dalam falsafah solat yang dibawakan oleh Ustaz Muin tersebut. Dan ada satu buku di rumah saya ni, dia nak gambarkan solat ni hebat tak hebat. Solat ini, dia kan naik ke atas. Nabi naik ke atas untuk mendapat perintah solat 5 waktu sehari semalam. Ibaratnya kata pengarang buku tersebut, Dr. Bassam Sa'i, kita ni bagaikan naik ke atas untuk solat, mi'raj ke atas. Dan bila kita naik ke atas, tanya beliau dengan bahasa yang sangat indah, yang begitu santun, yang begitu menjentik perasaan dan jiwa kita ni,
kata Dr. Bassam, bila kita naik ke atas, ibaratnya kita naik helikopter ke atas, kita tengok benda kat bawah ni besar ke kecil? Kecil je kan? Kak Syida kan? Rasa macam naik ke kapal terbang tu nak turun tu, ni je rumahnya. Besar ni je rumah. Artinya semuanya kecil. Artinya apabila kita salat, segala benda ni menjadi kecil di sisi Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Maka hairanlah kita dengan orang yang salat ala qadar. Kerjanya menghabiskan salat, bukannya menyempurnakan salat itu sendiri. Jadi ini manusia-manusia yang pelik. Macam mana dia boleh tak rasa kemanisan salat itu sendiri kan? Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Ini maklumat yang baru saya tahu. Beliau khatam Quran kan 2 kali sehari di bulan Ramadan. Okey, yang saya dapat maklumat, satu kali khatam tu 30 juzuk dalam solat tarawih. Satu lagi tu kat luar kot. Tapi rupa-rupanya beberapa maklumat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam Kitabul Majmu' menukilkan ulasan-ulasan daripada murid Al-Imam Syafi'i sendiri. Misalnya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Al-Imam Syafi'i khatam Al-Quran 32 kali khatam Quran setiap hari itu. Ialah semuanya dalam salat. Maknanya salat tarawih di malam hari 30 juzuk. Dan di siang hari itu mungkin campur salat duhanya ataupun salat sunat yang lain. Sepenuhnya dalam salat. Artinya macam mana Imam Syafi'i boleh bertahan begitu lama salat ni, ibu-ibu sekalian? Boleh tu kerana beliau dah biasa. Alah bisa tegal biasa. Macam kita duk biasa baca wal as, inna a'tainakal kausar. Cuba baca sekali wadduha. Ya Allah, letihnya bila nak ambil surah duha. Cuba sekali imam baca Iqra'. Tengah-tengah salat Iqra'. Aduh, panjang pula imam baca Iqra'. Tapi kalau imam baca je, Qul huwallahu ahad. Berbunga-bunga perasaan. Yes, ini imam yang kita cari-carikan. Imam yang kita damba-dambakan selama ini. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Al-Imam Syafi'i. Biasa yang benda ni. Dan saya ingat, dulu saya tak amal surah Kahfi hari Jumaat ni Kak Syidah. Tak amal. Buat malu je, nama je ustaz. Tak amal. Rasa lama sangat bila baca tu, bila lah nak habis surah Kahfi ni. Sampai saya buat strategi supaya saya tak penat. Saya pergi awal subuh Jumaat tu pergi surau. Saya baca dulu Quran dalam 6 muka surat sebelum azan subuh. Dan lepas salat subuh, saya sambung lagi. Jadi tak rasa berat lah. 6 muka surat saya dah baca. Campur lagi 6 muka surat. Okey lah. Tapi bila kita dah biasa, bila surah Kahfi tu cair, kita boleh ingat satu-satu ayatnya. Sambil-sambil bawa anak pergi sekolah. Perjalanan 15 minit. Balik lebih kurang dalam 15 minit juga. Dah habis dah Quran, surah Kahfi. Jadi kenapa kita rasa dah habis dah aku baca Kahfi. Kenapa dulu aku rasa berat sangat. Sekarang ni baca Kahfi tu tak ada apa pun. Habis dah alhamdulillah. Kerana dah biasa. Kita dah jinak dengan surah Kahfi. Jadi kita tak rasa berat. Dan orang yang biasa berdiri lama dalam salat. Ya, dia dah biasa berdiri 10 minit, 20 minit, 30 minit, 1 jam. Ini cerita orang tak ada kerja lah. Macam kita yang muda-muda saya ni banyak kerja lagi nak menulis. Ada masa memang kita salat panjang. Tapi masa siang ni ada peruntukan masa dia. Tapi orang yang biasa dengan solat lama ni sampai 10 minit, 20 minit, 30 minit. Tak ada apa bagi dia. Tapi kalau orang tak biasa, nak solat 10 minit. Oh ya Allah, beratnya 10 minit ni. Allah saja yang tahu berat tak berat. Lama dah imam. Kenapa lama tu? 10 minit dah solat subuh. 10 minit je pun. Bukan 20 minit. Bukan setengah jam. Tapi kenapa dia rasa berat? Kerana tak biasa. Tak biasa. Walaupun dia boleh naik basikal 20 meter, 50 km, 100 km boleh naik basikal. Boleh berjalan kaki 10 km pagi-pagi sebelum subuh. Biasalah orang maraton ni sebelum subuh lagi berjalan. 5 pagi lagi. Lepas subuh tu sepenuh-penuhnya orang duk berjalan tepi jalan raya ni, highway biasanya. Kerana ada program maraton ni. Boleh berjalan jauh. Tapi untuk berjalan depan tu je pergi ke surau, Allahu Akbar. Tak sampai pun 1 kilometer. Ataupun kadang-kadang depan rumah sahaja. Ataupun rumah tu apartmen, turun bawah tu je surau, naik lift je. Pun tak boleh. Pun tak boleh. Kenapa? Kerana tak biasa. Jadi ini bahayanya. Dan
Artinya yang kita nak sampaikan itu solat itu sebagai kafarah, yakni solat yang berkualiti, bukan solat ala kadar. Solat ala kadar tu boleh juga kafarah, tapi sikitlah. Boleh kafarah sikit. Kalau kualiti, insya-Allah boleh kafarah dalam kadar yang banyak, insya-Allah. Saya pun peliklah kalau ada orang yang dah berusia tapi solat pun laju-laju. Tapi tak bolehlah saya nak kata, Haji ni dah umur berapa Haji? Solat tu tenanglah sikit. Itu bahasa geram lah. Tapi tak boleh saya kata macam tu kan, tak baik. Kita pun tak tahu kita macam mana akan datang. Tapi kita nak pesan, tak bolehlah macam tu. Tak bolehlah solat ala kadar. Tak bolehlah solat pun malas datang ke masjid. Tak bolehlah solat malas, solat sunat. Zikir pun malas. Baca Quran pun tak nak belajar. Tak bolehlah. Kenalah ada perubahan. Tapi itulah setengah orang dia tak tahu je pun. Bagi dia masjid tu tak ada apa pun. Dia tak rasa pun rindu dengan masjid. Dia tak rasa pun masjid tu rumah dia. Masjid tu rumah Allah, bukan rumah dia. Dia rasa macam tu lah. Dia tak rasa pun rumah Allah tu ialah rumah yang patut dirindui. Yang dia rindunya rumah dia. So dia datang solat Jumaat pun lewat. Dia sibuk tak sabar nak balik. Habis je Jumaat tu terus nak balik je. Datang pandai lewat, balik pandai awal. Oh, Allah Akbar. Subhanallah. Itu ibu-ibu, kita dah nak 10:30. Kita buka perbincangan. Silakan. Saya tak naklah masuk hadis yang seterusnya. Ustaz, nanti yang dia punya perbincangan tu sambung minggu depan lah ya? Yang sama minggu depan. Sekejap. Assalamualaikum, Ustaz. Ni air sekejap. Okey, salam, sila. Assalamualaikum, Ustaz. Salam, Ibu Zahra, sila. Maaf ganggu, ini nak share lah. Macam kita orang awam ni tak mampu nak solat tahajud tu sampai baca panjang-panjang ikut Rasulullah kan. Tapi ada saranan, saya cuba ni. Ini tak ada niat apa ya Ustaz, ni share. Okey. Baca Al-Ikhlas tu 100 kali rakaat pertama, rakaat kedua 100 kali. Tak pernah seumur hidup makcik buat ni, makcik dah umur 60 lebih dah. Tapi alhamdulillah mampu buat, mampu berdiri. Okey. Apa pandangan? Al-Ikhlas 100 kali, Ibu? Ya, rakaat pertama, rakaat kedua 100. Tapi tasbih kita pegang sebab jari gerak boleh kan. Okey. Ni ada saranan lah. Saya cuba buat lah. Makcik cuba buat. Dia kata, kamu diri ni. Kadang kita badan tak berkuat kan. Tapi Allah bagi kekuatan untuk kita. Mohon Ibrahim Ustaz. Apa yang terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Bila kita niat buat benda yang baik itu, memang Allah bantu. InsyaAllah Allah bantu. Cuma Ibu, dengan minta maaf Ibu, sebenarnya dia tidak ada pun amalan yang membaca surah Ikhlas sampai 100 kali apa tu. Dan saya faham itu hanya saranan untuk memanjangkan salat. Tapi sebaik-baiknya kalau Ibu boleh baca surah yang pelbagai, itu lebih baik. Ataupun buka Quran je. Maknanya buka lampu, buka Quran. Jadi kita letak di atas, cari Quran yang besar tu, letak di atas mana-mana tempat yang tinggi. Kita pun baca berdasarkan Quran tu. Okey, kita boleh nak baca berapa muka surat pun kita nak kan. 2 muka surat ke 3 muka surat, itu lebih sesuai dengan sunnatun Nabi SAW. Kerana membaca surah yang sama sampai 100 kali itu memang tidak ada panduan. Bahkan sebahagian ulama tak berkenan mengulang surah yang sama berkali-kali. Okey, yang tu saya minta maaf ya Ibu. Tapi daripada sudut kekuatan Ibu boleh berdiri tu memang betul berkat niat yang kuat. Dan macam kita bulan Ramadan lah, boleh je bangun awal untuk bersahur kerana niat yang kuat. Tapi bulan yang lain, payah juga nak bangun awal. Dalam bulan Ramadan, dengan niat yang kuat, boleh je puasa. Tapi dalam bulan yang lain, berjuang habis-habisan nak puasa. Geng-geng ibu-ibu JAA ni memang kaki puasa belaka. Okay, puasa saya tak boleh nak sembang lah. Ini kekuatan ibu-ibu. Okay, tapi artinya niat tu memang cukup membantu. Ya, betul. Sebagaimana ada kes kemalangan yang berlaku, bapa tu dalam keadaan teruk parahnya, anak pun sama teruk. Bapa yang teruk tu yang dia tak pengsan lagi, dia tengok anak dia, dia boleh berlari ke tempat anak dia. Padahal dia teruk.
Dan bila dia tengok anak dia okey, tiba-tiba je dia rebah. Sebab baru dia sedar dia sebenarnya dalam keadaan tak stabil pun. Tapi kerana cinta kepada anak ni mengatasi segala-galanya, dia sanggup tempuh benda tu. Kerana dia ada passion dia. Bila ada passion tu, ya. Memang ada kawan saya, orang yang saya kenali pun pernah solat tahajud, orang muda masa sekolah menengah, 70 rakaat. Dan adalah 2 kali dia buat, tapi bila kita sembang, tanya, dia kata dia pun tak setuju dengan amalan yang dia buat kerana dia hanya solat gitu je lah, 2 rakaat bangun 70 rakaat. Sedangkan dia tak berkualiti. Berkualiti ni solatnya lama. Okey, tapi ceritanya bila dia passion, dia ada keinginan, dia boleh buat sampai 70 rakaat pun. Tapi satu masa dia pernah tengok ada seorang ustaz, namanya Ustaz Nasir, orang Kemboja. Dia tengok ustaz tu solat, perlahan je berdirinya, turun sujud dengan tenang, turun rukuk dengan tenang, sujud dengan tenang, semuanya dengan tenang. Di situlah mengubah dirinya. Tak penting solat dalam jumlah yang banyak tapi tak ada kualiti. Lebih baik kita solat dalam keadaan yang sedikit pun tak apa, asalkan solat itu berkualiti. Ya, macam Uthman bin Affan radhiyallahu an, solat witir 1 rakaat. Satu malam tu witir 1 rakaat aja. Tapi beliau khatam Al-Quran 30 juzuk, kualiti yang tinggi. Jadi maknanya passion kita tu, keinginan kita tu memang membantu kita untuk mencapai. Itulah yang poin nak disampaikan oleh Ibu Zahrah tadi. Hayyakumullah wa jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Terima kasih. Di sini Ustaz, pengalaman saya kecil-kecil, datuk saya solat, dia memang tak kuat lah, tapi dia solat, dia bacaan dia tak laju sangat. Saya terima dia. Dia berdiri tu memang lama lah, Fatihah dia baca cukup tertil. Dan lazimnya. Tapi dia mampu, dia solat dia teratur je. Saya tengok ni masa saya kecil, doa arwah lah kan, dia doa arwah kan. Itu dah cara dia solat yang Ustaz sebut tadi. Dia baca tertil, elok, tapi dia guru mengajar baca Quran ni. Dia pengajar. Tapi saya tengok bila Ustaz cakap tadi, datuk saya solat macam kita pula yang budak-budak ni menunggunya lama benar pun. Macam tu lah. Terima kasih Ustaz ya. Barakallahu fikum Ibu atas perkongsian yang sangat baik ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Ustaz. Ustaz, Bonda tanya soalan lain pula Ustaz. Sila Bonda. Lately ni pandai terlupa nak baca kunut. So bila Bonda selalu lepas tasyahud akhir, doa sebelum salam, yang mana lebih yang mana didahulukan Ustaz? Sujud sahwi lepas tasyahud, sujud sahwi dan baca doa dan salam, ataupun tasyahud akhir, baca doa dan sujud sahwi dan salam? Okey. Yang paling baiknya Bonda, yang kita orang tertinggal doa kunut tu ialah kita berdoa masa tasyahud akhir tu. Okey, boleh nak panjangkan tasyahud akhir boleh. Hatta tak ada batasan pun Bonda nak panjang lama mana tasyahud akhir tu. Lepas tu barulah Bonda pun sujud sahwi 2 kali, sujud sekali, bangun duduk antara 2 sujud, sujud kali kedua, bangun terus berikan salam. Dan dalam sujud sahwi tu tidak perlu membaca doa apa dah. Kita hanya membaca tasbih subhana rabbiyal a'la dalam 5 kali, lebih kurang begitu sahaja. Betul ke jawapan saya Bonda? Itu ke yang Bonda perlukan? Ustaz, doa yang kan antara doa-doa mustajab dibaca selepas tasyahud akhir sebelum salam kan. Tapi lately ni Bonda kena mesti buat sujud sahwi sebab ada 2-3 kali terlupa baca note. So bila yang sebaiknya doa mustajab tu dibaca? Adakah selepas tasyahud akhir dan sujud sahwi dan doa dan salam, ataupun lepas tasyahud akhir baca doa dulu, lepas tu sujud sahwi dan salam? Yang terbaiknya memang doa masa tasyahud akhir tu Bonda. Doa masa tasyahud akhir, lepas tu barulah sujud sahwi. Maknanya bila pergi ke sujud sahwi tu tak ada doa dah.
hanya sekadar sujud, baca tasbih saja, kemudiannya bagi salam. Boleh Bunda Azhar? Jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah. Wa'iyyakum. Okey, ada soalan yang direct masuk pada saya ni sebab tak nak bagi Kak Syida baca. Tapi saya bacalah penuh. Nak tanya relate dengan soalan Ibu Zahra tadi. Bukankah lebih baik memperbanyakkan bilangan rakaat berbanding 2 rakaat sahaja dibaca surah yang sama banyak? Sekiranya ada kekangan nak hafal surah yang panjang dan tiada mata pun kabur nak baca direct Quran. Okey, dia begini ya, dalam bab mana lebih utama, kita nak solat 2 rakaat, 4 rakaat tapi panjang, ataupun kita solat banyak rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat. Okay, mana lebih utama dalam bab ini? Ada ulama yang kata solat yang banyak itu lebih utama. Tapi baca panjang juga. Maknanya ibaratnya dia orang yang pertama, contohnya lah Ibu Balkis, dia solat 8 rakaat. Setiap rakaat tu satu muka surat, satu muka surat, satu muka surat. Lama juga tu. Nak boleh ke 8 rakaat. Sebab Ibu Balkis nak kejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solatnya 8 rakaat di malam hari. Okey, kemudiannya witir kan. Okay. Itu satu. Ataupun yang kedua, dia solat tu hanya dalam 2 rakaat, 4 rakaat tapi lama solatnya. Satu rakaat tu dia baca 5 muka surat. Ataupun satu rakaat yang pertama dia baca surah Yasin, rakaat yang kedua dia baca suratul Muluk, kemudian dia panjangkan rukuk, dia panjangkan sujud, dia panjang. Jadi mana lebih utama dalam bab ini? Ada ulama kata yang utamanya memperbanyakkan rakaat. Apabila memperbanyakkan rakaat, dia memperbanyakkan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ada ulama kata memanjang-manjangkan salat itu yang lebih utama, terutamanya memanjangkan qiyam itu sendiri, baca Quran dengan sebanyak-banyaknya. Saya secara peribadi buat akak yang bertanya dan ibu-ibu sekalian, saya membezakan antara salat sunat siang dengan malam. Kalau salat sunat siang, saya lebih mengutamakan, bukan saya buat. Saya memilih pendapat. Soal buat tak buat cerita lain. Saya memilih pendapat dalam bab solat sunat siang, solat banyak itu yang utama. Okay, itu pandangan Ishaq bin Rahawai. Ya. Dalam solat sunat siang, perbanyakkan solat. Tapi malam lebih baik kita memanjangkan solat walaupun tak banyak. Habis itu Nabi buat 8 rakaat. Betul, Nabi buat 8 rakaat tu, Nabi menggabungkan dua-dua ciri. Banyak rakaat, lama solat. Baginda mampu. Kita tak mampu nak buat dua-dua. Maka kita pilih satu ciri memanjangkan solat itu sendiri. Tapi kalau siapa yang boleh panjang solat dalam masa sama boleh 8 rakaat, baca satu muka surat tadi panjang juga tu. Boleh pula 8 rakaat. Masya Allah, itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Panjang dan lama. Kalau tak mampu, ambil yang panjang saja. Pilih yang ketiga, pendek pun tak apalah asalkan dapat 8 rakaat. Allahu a'lam. Boleh tanya soalan lagi ke ni? Boleh sikit lagi. Nanti insya-Allah kita akan buat perbincangan khusus tentang solat sunat sahaja. Itu ada cadangan di peringkat Fakih Sinijaj. Bincang solat sunat satu-satu. Solat duha tu macam mana? Apa hadisnya? Apa kelebihannya? Bagaimana caranya? Ada doa, tak ada doa? Kita nak go through satu-satu. Yang macam Kak Syida mungkin dah tahu banyak benda. Tak join pun tak apalah. Tapi bagi siapa yang perlu, kita nak kempen, jom kita belajar satu-satu. Dan elakkan salah faham tentang solat sunat ni. Yang kadang-kadang bangun tu nak solat apa ya? Imam pun kata, okey, kita mula solat tahajud dulu. Lepas solat tahajud, solat hajat. Lepas tu solat taubat. Tanpa tak tahu apa-apa sebenarnya. Tiba-tiba je kena solat hajat. Tiba-tiba je kena solat tahajud. Kena solat taubat. Jadi kita tak nak dah benda macam tu. Kita nak selesaikan silap faham dalam solat ini, insyaAllah. Okay, baik, Kak Syida, silakan soalan terakhir. Sekarang ni kita dah menghampiri pada waktu solat kita yang lambat kan Ustaz kan, untuk isyak lambat kan. Lepas tu kita clash dengan kuliah-kuliah kan. Sekarang kuliah start pukul 9. Ada kuliah start pukul 8. Mana kita pilih mana lebih afdal? Kalau macam Syida macam okey kita dah selalu buat solat sunat kan, qabliyah dan ba'diyah tu. Kita dah terbiasa buat dengan begitu dan kita nak duduk majlis ilmu, kita rasa macam dan kita masuk majlis ilmu tu dah pertengahan lah. Kayaknya kan sebab kita nak buat, nak habiskan solat sunat tu dulu. So apa yang terbaiknya macam mana Ustaz? Sama ada kita nak majlis ilmu tu kita boleh macam majlis ilmu tu di malam hari kan? Kelas di malam hari
Kata kelas macam kalau Ustaz buat yang baru ni, kalau Ustaz Nazmi. Okay. Macam Saya faham sangat. sebenarnya insya kan maksudnya kita jenis yang bukan kita tak boleh nak tinggal waktu solat tu macam lama sangat kan sampai pukul 10 baru habis kan. Jadi macam kalau kita tinggalkan solat sunat because nak pergi kepada masjid ilmu tu wajib. Tapi kalau macam solat insya tu dah masuk waktu dan kita solat dulu dan kita sambung balik untuk pergi ke masjid ilmu. Maksudnya kita tinggal dah point pada masjid ilmu tu Ustaz. So kalau macam kita rasa macam lama rugi jugalah tu kan. So mana yang terbaik Ustaz kan kalau kita nak buat. Okey, jazakumullah khairah. Ibu Zahra ya, memang betul solat siang tu ada ulama kata lebih baik kita memperbanyakkan solat walaupun solat itu pendek-pendek. Okey, baik. Dalam kes solat malam, saya pun suka dengan soalan Kak Syida. Saya pun menunggu juga ada korang nak tanya soalan ni. Buat kelas pukul 8 malam. Bagaimana dengan solat isyak? Tak pergi masjid ke? Okay. Dan benda ini memang pengamalan di universiti pun kadang-kadang kelas tu terpaksa buat pada waktu salat zuhur kerana tak ada waktu lain dah. Walaupun ini di Akademi Pengajian Islam sekalipun, ustaz itu bukan ustaz yang calang-calang, tapi kerana student dah tak ada masa lain, dah bertemu sana bertemu sini, terpaksa buat kelas pada pukul 1 ke 2. Jadi di situ menelan masa untuk salat zuhur secara berjemaah. Yang mana tak boleh nak adjust dalam masa yang lain. Okey. Dan bagaimana pula kelas yang dibuat pukul 8 malam, kemudian terlepas solat isyak berjemaah, sampai pukul 10, pukul 11 baru habis. Jadi macam mana tu? Okey, baik. Jadi dalam bab ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, yang pentingnya kebiasaan kita memang masjid. Orang lelaki ya. Kebiasaannya mesti masjid. Kebiasaannya mesti solat berjemaah. Ada masa terlepas, dimaafkan. Ya, ada masa terlepas, dimaafkan. Dalam masa yang sama, Allah Azza wa Jalla tidak fix. Kita mesti yang tu je. Kalau kamu tak pergi masjid, dosa. Walaupun ada mazhab kata wajib pergi masjid, tapi dia ada kelonggaran dia juga. Kalau kamu tak pergi masjid, maka kamu ni sekian-sekian. Kalau kamu tak salat jemaah awal waktu, kamu sekian-sekian. Tak ada. Dia tetap ada kelonggaran yang diberikan oleh agama Islam dan juga Nabi Muhammad SAW. Ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan. Misalnya, Nabi Muhammad pergi menyelesaikan masalah orang yang bergaduh. Sampaikan Nabi pun lambat datang untuk salat zuhur rasanya pada masa tersebut. Kerana urusan itu penting. Ya. Maka dalam bab ini, ada waktu salat pun dia muasak, dia luas. Bukannya waktu salat tu dia mesti terhenti masa tu je. Tak, dia luas lagi. Sebab tu saya kata salat ni yang Nabi sebut, salat pada waktu dan tak ada pun hadis yang menyatakan salat awal waktu yang terbaik. Hadis itu pun hadis yang dhaif saja. Yang sahihnya Nabi sebut solat pada waktunya. Ya, solat pada waktu, sebab itu Umar pun pernah lewatkan solat. Okay. Jadi ceritanya solat pada waktu, kalau kita solat zuhur pukul 4 petang pun tak dianggap berdosa, tidak makruh. Makruh pun tidak. Cuma kita kata low standard sahaja dibandingkan dengan orang yang solat pukul 1.40, 1.30, standardnya tinggi. Pukul 4 ni ibaratnya kalau pukul 1.40 tu iPhone lah. iPhone berapa yang paling tinggi sekarang? iPhone 14 lah. Kalau yang solat pukul 4, handset saya tu, yang coknya tu, bukan Nokia ya. Apa nama? Oppo. Yang mana nak masuk kalau game Kak Syida tak ada charger. Kerana charger Kak Syida semuanya Type-C. Sayang yang lama punya tu. Yang kalau game mana je, tak ada korang pakai charger macam ni sekarang. Ni semua Type-C je memanjang. Yang kita tak ada. Itulah standard orang solat pukul 4. Tapi berdosa ke? Salah ke? Tak berdosa, tak bersalah. Cuma tak ada standard kita katakan. Okey, apa lagi apabila waktu solatul isyak, ada ulama kata boleh dilewatkan sedikit, bahkan digalakkan untuk kita lewatkan sedikit. Yang penting kita salatul jamaah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau saya nak cerita dulu yang ni, bukan nak mempatahkan diri, tapi nak bagi faham dulu. Nak bagi faham. Maka kalau kadang-kadang ada kelas yang bermula pukul 8, habis pukul 10, 10.30 malam, tidak ada masalah pun. Hatta kalau solat isyak pukul 10.30 malam pun tak ada masalah pun. Pukul 11 malam pun tidak ada masalah. Selagi mana tak masuk pertengahan malam. Ya. Okey, situ dulu. Dan sekarang ni bila kelas itu, kalau langsung tak ada rehat, maka sebaik-baiknya solat isyak lepas habis kelas. Itu yang terbaik. Tambah-tambah ibu-ibu tak ada isu pun bab solat jemaah. Hanya terbaik solat jemaah. Kalau tak solat jemaah, tak ada apa pun ibu-ibu sekalian.
Cuma kalau macam saya carilah anak-anak. Tunggu dulu. Tunggu baba rehat dulu baru kita solat. Itu kita dah ada janji dengan anak. Tapi kalau ada janji, ustaz ataupun ustazah tu kata pukul 9 kita rehat, kita solat dulu. Ada masa dia, maka kita solat isyak. Sebaik-baiknya kita terus solat ba'diyah. Okay. Terus solat ba'diyah. Kerana ba'diyah tu dia kembar siam kepada salatul fardu. Kalau boleh jangan asingkan. Tapi katakanlah kita pula terlambat. Ustazah dah kata dah, pukul 9 kita rehat. Kita pula pukul 9 tu barulah sibuk masuk bilik air, sibuk ambil wuduk. Lepas tu pula mengah-mengah dia ambil telekong. Lepas tu nak cari sejadah kat mana. Dah 10 minit dah masa kat situ. Kemudian baru nak solat isyak. Baru habis solat isyak, dah mula dah kelas. Maka dalam bab ini, kalau kita boleh solat ringkas, kita solat ringkas dalam 2 minit, insya-Allah. Saya rasa lebih baik kita solat terus kerana nanti mengantuk. Pukul 10.30 baru nak solat ba'da isyak, mengantuk. Tapi kalaulah kita rasa, ya Allah tak boleh lepas ni penting ni. Tinggalkan dulu solat ba'diyah, fokus pada majlis ilmu, nanti pukul 10.30 malam, solat ba'diyah. Dan saya pun pernah saya mengantuk sangat-sangat. Ni mengantuk, kalau orang muda kata apa, mengantuk tahap dewa lah ni. Memang mengantuk. Saya lepas solat isyak, masa tu isteri tak ada di rumah, kena jaga anak-anak ni. Hari tu kita penat sangat. Jadi mengantuk tu memang ada masa penat kan. Allah Ta'ala berikan kita keizinan solat di rumah, tak ada masalah pun. Okay. Cuma yang penting masjid tu banyak kali. Ya? Jadi saya pun lepas solat isyak, saya tidur. Tapi kita target bangun, mesti bangun sebelum subuh. Dan kita solat ba'diyah isyak sebelum subuh. Dan kalau bertembur nak solat ba'diyah isyak ke nak solat tahajud, ba'diyah isyak dulu. Kalau terlepas tahajud pun tak apa. Ba'diyah isyak tu yang utama. Wallahualam, Kak. Okey. Ustaz, kita, ya Kak? ikut prioriti kita lah, ikut prioriti majlis ilmu tu. Kalau kita rasa benda tu penting pada kita, dan kita boleh skip lah. Tapi tak skip lah, kita boleh ada gap lah antara solat kita dengan majlis ilmu tu. Ya Kak. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Nawawi dan mana-mana ulama menyatakan menuntut ilmu lebih utama daripada salatus sunnah. Tetapi penuntut ilmu tidak akan meninggalkan salatus sunnah. Ya. Jadi satu benda yang pelik apabila kita menganggap menuntut ilmu lebih penting daripada solat sunat, maka kita pun tak solat sunat. Kononnya atas nama ilmu. Itu mengarut namanya. Ya. Padahal benda tu boleh diurus. Cuma bila bertembung, maka majlis ilmu diutamakan. Itu maksudnya. Okay, tapi kalau kita masuk masjid, majlis ilmu sedang berlangsung, kita masuk masjid, ilmu mengajar kita bila masuk masjid, solat sunat dulu. Solat 2 rakaat, ringkaskan. Tak payah baca surah lepas Fatihah. Tak payah kita nak tasbih lama-lama 3 kali, 4 kali cukup. Dan tahiyat tu sampai wa'ala ali Muhammad, ambil satu doa cukup. Jadi artinya pengurusan itu yang penting. Okey, Wallahualam Kak. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjelasan pagi ini. Kita pun alhamdulillah tak pernah kita lanjut ke sampai ke 50 ni Ustaz, ambil masa Ustaz ni Ustaz. Apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak atas keberadaan pagi ini, atas yang disampaikan. InsyaAllah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, Kak Syida dah berdiri dengan Ustaz lebih kurang 10 tahun. Syukur Ustaz, terima kasih banyak-banyak atas ilmu yang dilimpahkan, dikenalkan kepada Kak Syida dan juga sahabat-sahabat di kantor ini. Walaupun yang join kelas kita ni tak ramai pun Ustaz. Tak ramai, tak ada seorang dua je yang join kelas kita ni lah kan. Tapi alhamdulillah Ustaz, kita teruskan, kita move on, kita ke depan, jangan tolak ke belakang. Siapa yang nak ambil siapa yang nak ambil manfaat, ambil lah. Siapa yang tak nak ambil manfaat, dia rugilah daripada kita kan. Banyak manfaat apa yang Ustaz kongsikan sini kan, insyaAllah. Ustaz, insyaAllah kita jumpa pada minggu depan. Dan itu kita end sesi kita tentang sekafar Ustaz. Okey. Sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua sahabat-sahabat semua. Kita pun dah sampai pada tengok setengah dah ni ya, sampai ke 10.49 ni, tapi alhamdulillah perbincangan kita waktu solat ni takkan habis lah ya. Naik taraf kita, pembincang kita naik taraf solat kita lah kan. Daripada orang kata daripada biasa-biasa, luar biasa sikit, pada biasa, luar biasa kita terbaik kita buat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati dah apa yang kita usahakan ni. Sebab solat ni adalah salah satu daripada orang kata solat lah yang terpenting sekali, akan ditanya dulu kan. Kalau solat kita terhenti, macam mana kita nak hadap Allah nanti kan. Terima kasih semua. So, kita jumpa lagi esok dengan sesi Ustaz Syamil pula dengan Tadabbur Asmaul Husna yang
Yang saya rasa itu pun rare jugalah kepastian dari Ustaz Syamil ni, insyaAllah. So dengan itu, sebab-sebab terima kasih semua ya. Ustaz Syahmi besok Syida? Dia ke Azhar, dia ganti dengan Ustaz Zahiruddin. Patutnya last week dia, tapi ada Ustaz Syamil Dahan, so kita gantikanlah minggu ni Ustaz Syamil insyaAllah. Alhamdulillah. Okay, Tadi Syida nonton TV Al-Hijrah? Tak. Sebab I kalau ada kelas pagi ni, I kena clearkan kat dapur semua dulu kan. I dengar macam tu je lah Kak. So tak dapat fokus sangat lah. Akak dengar ke? Syida tonton rakaman dia. Satu ayat, Masya Allah, banyak pengajaran tentang keluarga. Masya Allah. Kisah Nabi Allah Ibrahim. Allah. Ya. Kita tengok rakaman nanti. Saya pun terlepas tadi. Ya. Sila tonton rekaman. Maaf ya untuk diri. Okey Syida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa petang nanti insya-Allah. Nanti jangan lupa ya petang nanti. Warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasih. Kita join petang nanti. Itu pun kalau deep tu memang deep semua lah insya-Allah. Macam yang baru ni kan surah An-Nur tu kan. Memang masih deep An-Nur. Memang deep Ustaz sampaikan. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Sudah nak try. Memang suara saya memang tak kuat sangat ni. Tadi pecah-pecah suara kat sangkut-sangkut. Itulah 2-3 kali saya menyampuk masa ustaz tu tadi. Kau pakai handphone ke? Tak tahu, wallah alam. Tak apa saya try. Okey. Tak apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Samina. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih semua. Dengan itu saya angkat sesi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah.